السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 78 yang bermaksud telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan lisan Isa putra Maryam. Yang demikian itu kerana mereka telah melakukan penderhakaan dan mereka melakukan perkara yang melampaui batas. Mereka tidak melarang perkara kemungkaran yang dilakukan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka lakukan. Para jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ini kita sambung pengajian dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Sambung malam ini muka surat 120. Kalau tak silap saya lah 120. Kita masih lagi membincangkan tentang antara perkara yang menjadi sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji dalam diri manusia. Imam Nawawi dalam kitab ini membawa beberapa adab-adab dan akhlak yang mulia yang diambil daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara adab dan akhlak yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Rasul ialah sifat ikhlas, taubat, sabar, bersikap jujur, amanah, muraqabah, taqwa, yakin, tawakal, istiqamah, memperbanyakkan amal kebajikan di hari tua. Di antara perkara yang mesti ada dalam hati dan diri setiap manusia, akhlak mulia ialah mencegah yang mungkar, menyuruh perkara yang ma'ruf. Karena itulah di awal-awal tadi saya bacakan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah. Allah melaknat Bani Israel. Sedangkan Bani Israel ini, kebanyakan mereka ini adalah sebahagiannya nabi-nabi. Banyak nabi dari kalangan Bani Israel, termasuklah Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Mereka Bani Israel. Tetapi Nabi Daud yang dikasih oleh Bani Israel itu pun melaknat Bani Israel
kerana kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, sebab mereka tidak menghalang kemungkaran yang dilakukan. Allah laknat mereka atas lisan Nabi Daud, melalui lisan Nabi Daud. Maka itulah menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar ini suatu sifat yang mesti ada dalam diri kita umat Islam. Kita dah bacakan pada muka surat 118 itu. Nak jadi khaira ummah, Allah sendiri suruh wal takum minkum ummah, hendaklah ada, kena ada satu kelompok umat yang tugas mereka itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Dan kita juga telah membacakan beberapa hadis, termasuklah hadis yang keempat muka surat 120 itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mathalul qa'im fi hududillah, perumpamaan orang yang melaksanakan hukum hakam Allah, wal waqi'i fiha, perumpamaan orang yang melaksanakan hukum Allah dan orang yang terjerumus dalam kancah kebinasaan, seumpama satu kaum dalam sebuah bahtera. Ini dalam bab menyuruh ma'ruf cegah mungkar ni macam kita dalam sebuah kapal. Maka yang di atas ini melihat orang di bawah. Orang di bawah ni bila mereka tidak ada air, mereka kata kita tebuk je kapal ni senang. Kita boleh ambil air daripada bawah kapal. Jadi Nabi beri umpama kalau orang yang berada di bahagian atas itu tidak menegur tindakan orang yang di bahagian bawah, kalau dia biarkan apa yang dikehendaki oleh orang yang berada di bawah, semua akan binasa nanti. Itulah sifat menegur perkara kemungkaran, ibarat kita dalam sebuah bahtera. Kenalah bertindak mencegah kemungkaran. Kalau tidak, semua dalam bahtera itu akan binasa. Demikianlah kita umat Islam ini. Sambung malam ini pada hadis yang kelima. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun bin Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna, faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum? قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. Rawahu Muslim. Daripada Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ini maknanya ibu orang-orang beriman. Kerana isteri-isteri Rasul disebut dalam Quran wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri Rasul martabat ibu kepada orang yang beriman. Itu dipanggil Ummul Mukminin. Isteri Rasulullah ni martabatnya ibu kepada orang beriman. Sebagai ibu wajib kita mulia, sebagai ibu haram kita nikah. Begitulah isteri-isteri Rasul yang ditinggalkan. Antara isteri Rasul seorang namanya Hindun, digelar dengan panggilan Ummu Salamah. Jadi kata Ummu Salamah, bahwasanya baginda bersabda bahawa sesungguhnya akan diangkat untuk kamu sekalian beberapa penguasa pemerintah, maka kamu sekalian akan mengetahui kebaikan dan kemungkarannya. Barang siapa yang benci dengan kemungkaran tadi, maka bebaslah dia, selamatlah dia. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka selamatlah dia. Tetapi orang yang senang dengan kemungkaran yang dilakukan dan mengikutinya, maka tersesatlah dia.
Para sahabat bertanya, apakah tidak sebaiknya kita perang mereka, kita bunuh saja mereka itu? Baginda bersabda, jangan, selama mana mereka itu masih mengerjakan solat bersama kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah SAW sendiri menghalang kita umat Islam tidak boleh bersekongkol dengan pemerintah-pemerintah yang melakukan kemungkaran. Tak boleh, ya. Mana-mana pemerintah yang nak melakukan kemungkaran. Baik, kita dah bincang dahulu benda mungkar ni apa dia? Benda mungkar ni apa dia? Benda-benda perkara-perkara yang sepakat ulama-ulama mengatakan haram, sepakat. Adapun perkara yang tidak disepakati tentang haramnya, umpamanya alat muzik, itu tak boleh kita panggil benda mungkar. Apalagi yang tak sepakat ulama, umpamanya tentang talqin orang mati, itu tak sepakat ulama kata haram ke tak haram ke, tak sepakat. Malah ada yang kata sunnah, itu bukan benda mungkar. Ini kita kena ingat, sebab ada sebilangan orang kita hari ini salah memahami istilah mungkar. Sampai kita yang tadi lepas sembahyang imam baca wirid, itu mungkar, dia kata, wajib ditentang. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan mungkar, itu khilafiyah nama dia. Umpamanya baca kunut subuh, itu khilafiyah, itu bukan mungkar. Mungkar ni yang sepakat ulama mengatakan haram. Umpamanya apa dia? Judi, zina, arak, apa lagi? Mencuri, merompak. Itu sepakat ulama-ulama mengatakan haram. Tak ada yang kata boleh berjudi ni, tak ada. Ini yang kita wajib halang, wajib kita sepakat. Jadi Nabi sebut sesungguhnya nanti yusta'malu alaikum, akan diangkat di kalangan kamu ni ada orang jadi pemimpin, dia fata'rifuna wa tunkiruna, maka kamu boleh tengok ada kebaikan yang mereka buat, tapi ada juga kemungkaran yang mereka buat. Ada bagi bantuan, tolong orang miskin, bagi zakat, tapi masa yang sama rumah pelacuran dibiarkan. Ini benda mungkar, buat juga. Malah kadang-kadang diberi lesen pula rumah-rumah pelacuran tu umpamanya. Hadirin para jemaah, ya. Baik, ada orang kata itu non-muslim. Kita dah bincangkan dalam konsep negara majmuk ni, mudah aja. Apa yang agama mereka larang, agama Islam larang, macam pelacuran. Mana ada agama yang benarkan pelacuran? Tanya Kristian, benar ke dia pelacuran tu? Tak benar. Zina, dia pun tak benar kan? Yang tu sepakat, kita kata tak boleh, tutup je lah. Perjudian, tanya mana agama yang benarkan perjudian? Jumpa Tok Sami, jumpa Tok Cha dia tu, padri. Agama awak benar ke perjudian? Tak benar kan? Haram juga. Haram lah sama-sama kita. Tapi kalau ada agama dia benar kan, umpamanya makan babi, agama dia tak larang. Itu kita bagi hak dia, tu hak dia. Agama dia suruh sembah topekong, sembah berhala, Islam tak boleh, ini syirik. Tapi itu hak dia. Arak pun katanya agama dia benar kan, dia kata. Itu hak dia. Para jemaah rahmati Allah, itu benda yang dipanggil konsep yang jelas. Tapi apa yang Islam tak benar, agama mereka tak benar, sepatutnya kita pakat-pakat sama tutuplah. Ini yang kita nak beri kefahaman kepada non-Muslim. Konsep-konsep ni kita kena beri dia faham. Dia pun tak faham juga. Baik. Jadi Nabi kata, kamu akan tengok nanti ada pemimpin yang kamu tahu dia buat baik, dan kamu tengok juga dia buat benda mungkar. Faman kariha, siapa-siapa yang membenci dengan sikap begitu, benda baik pun dia buat, benda jahat pun dia luluskan, kita benci, kita pun tak mau nak sokong dia, tak mau sama dia, faqad bari'a, maka mereka ni bari dia begini. Orang begini dia berlepas tangan, saya tak masuk campur. Makna besok akhirat jawablah sendiri depan Allah Ta'ala. Waman ankara, dan siapa yang mengingkari ini, kita jelaskan, kita tentang dia, kita lawan dia.
kariha ni setakat benci malah aku nak cakap tapi ankara ni kita gi nasihat dia, kita gi betulkan dia, kita gi lawan dia. Nabi kata faqad salima, orang macam ni selamat sejahtera dia nanti. Walakin akan tetapi yang tak boleh radiyah gi redha dengan tindakan dia. Setuju, sokong itu tak boleh. Wa taba'ah, dan siapa yang ikut dia, ini Nabi kata sesat orang macam ni. Bila Nabi sebut begitu, tak boleh redha dengan orang buat mungkar, tak boleh ikut orang buat mungkar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kita pergi perang jadi orang ni, bunuh jadi orang ni? Nabi kata jangan. Inilah yang kita sebut Islam melarang berbunuh sesama umat Islam. Yang jangan tu mana? Yang jangan tu Nabi kata ma aqamu fikumus salah, selagi mereka ni sembahyang, mereka ni bersyahadah, kita tak boleh nak bunuh mereka ni. Tapi setakat kita nak jatuhkan dia, nak tukar, boleh. Yang tak boleh sampai peringkat kita nak pergi bunuh dia, jangan. Jangan kita sampai berbunuh-bunuh sama umat Islam. Karena itulah di zaman pemerintahan Bani Umayyah, selepas zaman Muawiyah naik raja-raja yang zalim, antaranya seorang raja zalim namanya Hujaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalau tuan-tuan buka dalam sejarah Islam, waktu Hajjaj ni memerintah, masa tu hidup lagi sahabat-sahabat kanan, Sayyidina Anas bin Malik masih hidup. Ramai beberapa orang sahabat masih hidup lagi. Mereka tidak menjatuhkan kerajaan yang ada. Kerana selagi mana mereka menegakkan syariat, selagi mana mereka tu Islam, kita tak boleh menguntuhkan kerajaan Islam ganti dengan kerajaan kafir, kerana mudaratnya lagi besar kalau orang kafir naik. Kalau orang kafir naik lagi besar mudarat dia. Walaupun dia Islam, cuma dia ni buat benda mungkar. Jadi Nabi kata jangan kita pergi bunuh dia, jangan kita nak jatuhkan dia. Jangan buat begitu. Cuma kita boleh tukar dengan pemimpin yang lebih baik, tak apalah. Tapi nak tukarkan dengan orang kafir, ini tak dibenarkan oleh syarak. Lepas tu kalau tuan-tuan baca dalam zaman pemerintahan Bani Umayyah, ada pemimpin zalim macam Yusuf Hajjaj Saqafi. Zalimnya dia, ni ulama-ulama pun dia bunuh. Ya, panjang ceritanya. Di zaman pemerintahan Bani Abbasiyah pun ada juga pemimpin zalim, ada kaki arak, kaki perempuan. Samalah macam ni, rasuah lebih kurang aja. Sama. Tapi tuan-tuan hadirin hadirat, selagi mereka ni jadi tonggak kepada agama, mereka ni kita tak boleh jatuhkan sebab memikirkan mudarat lebih besar. Macam itulah kita ni, selagi agung tu sebagai ketua agama, ada kelebihan dia. Non-Muslim tak boleh langgar kita ni sebab ada ketua agama. Dia nak buat itu, dia nak buat ini, tertakluk dengan agung, dengan sultan. Dia pun resah, sebab tu dia pun nak jatuhkan agung. Masalahnya ada orang Melayu setuju. Kalau jatuh gak tuan-tuan ya, lama dah kita ni jadi republik, lebih susah daripada apa yang ada tu. Maka itulah Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah yang syahid di Syria sewaktu kemuncak perang Syria dengan tertubuhnya FIS, Front Islamic Syria. Kemudiannya ada ISIS dan bagai-bagai. Sebelum datang ISIS yang ditaja mereka ke Syria, sebenarnya Syekh Ramadan cuba mendamaikan balik tentera Assad dengan Front Islamic Syria, sebab pergaduhan ini akan merugikan umat Islam. Tapi yang mereka ambil kesempatan. Mereka ambil kesempatan, dia wujudkan ISIS yang sangat memihak kepada Amerika, menyebabkan kemelut itu semakin memuncak. Akhirnya ISIS membunuh tentera Assad. Itu yang naik marah. Akhirnya hari ini apa yang berlaku kat Syria tak berkesudahan. Tak ada sudah dia. Apa yang paling bimbangkan kita, menguntungkan Syiah pula yang naik di Syria. Itu Syiah lebih untung lagi hari ini. Lepas tu fikir panjang, nak jatuhkan kerajaan ni kena fikir panjang. Jangan jadi macam Iraq. Semasa Saddam Hussein memang jahat. Saddam Hussein ni adalah jahat dia, ada baik dia, ada mungkar dia.
Ulama-ulama cuma membetulkan dia. Tapi ulama-ulama tidak bersetuju untuk menjatuhkan Saddam Hussein kerana melihat mudarat lebih besar. Sehingga masuk Amerika menangkap, membunuh Saddam Hussein, akhirnya dinaikkan pemerintahan dengan kerajaan Syiah hari ini. Apa yang berlaku? Kata rakyat Iraq, sejahat-jahat Saddam, hari ini lagi jahat. Menyesal mereka. Masa Saddam jatuh, mereka tepuk tangan, seronok, gembira. Ini bila mereka melihat kejahatan yang lebih, mereka menyesal pula. Itu sebab tu fikir jauh kita. Sebab tu Nabi kata, selagi dia sembahyang, selagi dia bersyahadah, kita tak boleh nak perang mereka tu. Nak bunuh mereka tak boleh tu. Yang boleh kita perbetulkan. Sama ada kita bari'ah, aku tak masuk campur, aku tak bersama kamu, ataupun ankara, kita kena perbetulkan dia, betulkan mereka supaya jadi betul. Ini yang kita buat supaya betulkan jalan, betulkan keadaan. Hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah. Malaysia kita pun begitu juga, ya. Jangan mudah-mudah kita ni nak buat begitu sampai kita sanggup mengambil kalimah orang Syiah yang berkata orang kafir lebih baik daripada orang Muslim. Ini Syiah punya ungkapan ni. Mereka anggap orang kafir lebih baik daripada orang Islam. Allah Rabbi, Islam tetap baik walaupun dia jahat, dia tetap Islam. Dia ada akidah dia. Cuma kita kena betulkan dia. Bab seterusnya masih lagi bab kemungkaran ini. An Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil 'arab min sharrin qad iqtaraba futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi wa khallaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa finna salihun qala na'am idza kathura al-khabath atau kama qala Rasul muttafaqun alaih. Daripada Ummul Mukminin, tadi Ummul Mukminin Ummu Salamah, ini Ummul Mukminin bila sebut ibu orang beriman, ini merujuk kepada isteri-isteri Rasul. Seorang daripadanya digelar Ummul Hakam, namanya Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi SAW masuk ke rumah Zainab dengan rasa cemas sambil bersabda, la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarabaha futihal yawm futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bangsa Arab harus selalu berwaspada. Wailun ni makna celakalah bangsa Arab. Awaslah bangsa Arab terhadap bencana yang hampir menimpanya, di mana saat ini telah terbukalah tirai, yakni benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar lubang ini. Lalu Nabi pun melengkungkan kedua jari telunjuk dengan ibu jari, Nabi buat begini. Lalu Sayyidah Zainab isteri Rasul bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita ni, kami ni akan binasa, sedangkan di tengah-tengah kami masih banyak lagi orang yang soleh? Baginda menjawab, iya, bila kejahatan telah bermaharajalela. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, dalam hadis ini Rasulullah SAW nak mengingatkan tentang adanya satu benteng yang dibenteng oleh Zulqarnain. Disebut dalam surah Al-Kahfi. Walaupun ulama-ulama berikhtilaf tentang siapakah Zulqarnain itu. Ringkas ceritanya, Zulqarnain ini, Qarnain ini asal makna tanduk, ada dua tanduk.
Setengah ulama mengatakan dua tanduk ni kerana Zulkarnain ni dia pakai topi. Topi yang ada dua tanduk. Topi tu ada dua tanduk. Lepas tu dipanggil Qarnain. Zu ni yang empunya. Qarnain, dua tanduk. Macam orang Viking tu. Dia ada dua tanduk. Topi dia. Setengah ulama mengatakan dipanggil Zulkarnain kerana Allah Ta'ala memberikan kepada Zulkarnain ni boleh mentadbir timur dan barat. Dua wilayah. Dalam satu masa boleh pergi sampai ke timur, sampai ke barat. Diceritakan dalam surah Al-Kahfi, panjang lebar cerita dia. Ringkas ceritanya, Zulkarnain sampai ke satu tempat. Dan Allah beri mukjizat pada Zulkarnain. Hebatnya, dia boleh memahami bahasa orang setempat. Kalau dia pergi Malaysia, dia boleh cakap dia faham bahasa Malaysia. Kalau dia pergi Kedah tu, hang pi mana semua dia tahu. Pergi Kelantan pun boleh faham bahasa orang Kelantan, dialek. Itu Malaysia saja, belum lagi cerita Cina, Tibet, apa lagi sampai ke Mongol, bahasa macam-macam. Akhirnya Zulkarnain dia sampai di satu wilayah yang disebutkan hampir-hampir Zulkarnain tak dapat memahami bahasa orang tempat tu. Punya pelik bahasa dia. Pelik sungguh. Duduk ceruk mana, bukan ceruk Tok Kun lagi tu, ceruk sungguh. Tapi dengan mukjizat yang Allah beri, akhirnya Zulkarnain ni boleh faham bahasa orang situ. Rupanya orang situ mengadu. Ada kelompok manusia jahat namanya Ya'juj Ma'juj. Dia bukan dua orang, dia dua kelompok bangsa. Dia dua bangsa. Satu bangsa Ya'juj, satu bangsa Ma'juj. Dan bangsa ni beranak pinak banyak. Dikatakan dalam hadis Nabi akhir zaman nanti, kalau Ya'juj Ma'juj ni besok datang tempat kita, dia tengok air dekat Putrajaya atau ada tasik tu, kalau dia ceduk seorang sikit minum kering air tu, punya ramai bangsa dia tu. Dan bangsa dia bangsa jahat-jahat, orang jahat belaka. Jahat saja. Tak ada orang baik di kalangan mereka ni. Jadi kaum ni minta pada Zulkarnain, tolonglah selamatkan mereka daripada Ya'juj Ma'juj ni. Kaum ni ada lama dah, ada dah. Nanti akhir zaman dia akan keluar. Keluar akhir zaman. Tapi keluar tu pun nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa AS lah. Panjang ceritanya. Baik. Jadi akhirnya Zulkarnain minta supaya kaum ini bawakan besi-besi, tembaga-tembaga, dileburkan. Dibuat tembok tinggi sehingga mereka tak boleh panjat. Dan mereka cuba mengoriknya. Korek. Nanti petang mereka lupa, tutup balik lubang tu. Jadi Rasulullah menyebutkan nanti akhirnya Ya'juj Ma'juj ni boleh keluar. Dan antara sebab Ya'juj Ma'juj ni keluar apabila banyak kemungkaran berlaku. Sebab tu bila Nabi sebut celakalah bangsa Arab pada hari ini, telah terbuka, Nabi kata, lubang Ya'juj Ma'juj besar ni. Sebab kemungkaran dibuat besar tu, lubang tu buka dah. Kalau zaman hari tu orang Arab buat mungkar besar, lubang besar tu, hari ni banyak benda mungkar je. Tengok FB ya, FB. Tengok kes rumah tangga orang, ulas. Kita pun tak tahu siapa betul, siapa salah. Tak payah ulas lah. Ni kita yang mengaji pun, ni tak betul, ni betul. Awak mana tahu? Dengar cerita orang. Dengar cerita orang. Ni kes baru kan berlaku pada imam muda tu kan. Orang duk ulas. Tak payah ulas lah. Kita menyebelah orang yang kita tak tahu ni berdosa, kita berdosa je. Mungkar. Kita dilarang untuk memfitnah orang. Kita tak tahu apa cerita sebenar. Biar dia selesaikan dengan isteri dia. Kemungkaran benda tu. Termasuklah isteri. Kalau pun ada kisah rumah tangga, bukan di media bercerita, buka aib ni dosa besar. Apatah lagi aib suami. Kami dah bercerai. Bercerai itu belum habis iddah. Dalam iddah tetap isteri. Tak boleh bongkar aib suami. Suami pun tak boleh bongkar aib isteri. Haram. Ini kemungkaran. Netizen pula tukang tukuk tambah. Sedap betul. Sampaikan semua ustaz pun. Semua ustaz tak betul. Kau ngas.
Ini semuanya mungkar. Itu zaman dulu buat mungkar sikit pun Nabi kata besar ni dah lubang tu terbuka. Hari ni mungkar macam-macam. Tu tak sebut lagi fitnah. Benda kecil dibesar-besarkan. Bukan nak menyatukan ummah, memecah belahkan ummah. Baik, jadi Nabi kata kepada Sayyidah Zainab cerita, celakalah bangsa Arab hari ni. Mereka telah ditimpa kebinasaan. Nabi kata waspadalah. Bencana hampir menimpa mereka. Dah terbuka, Nabi kata. Terbuka tu sebab kemungkaran. Bila Sayyidah Zainab mendengar perkataan Nabi telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj dengan sebab mungkar, lalu Sayyidah Zainab tanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Adakah Allah akan binasakan kita ni padahal bersama kita ni ada orang soleh lagi ni? Di situlah mustahaknya ada orang soleh di kalangan kita, ada orang-orang soleh ni dapat menutup pintu-pintu murka Allah Ta'ala. Itu pertanyaan Sayyidah Zainab. Adakah kita ni Allah akan binasakan sedangkan bersama kita ada orang soleh? Batu Malaysia ni alhamdulillah selagi ada orang sembahyang, selagi ada orang yang soleh macam tuan-tuan ni, Allah hindarkan kita daripada musibah-musibah. Cuma ada orang tanya, Syria akan ramai ulama, tapi mengapa ada musibah juga sampai hari ni berlaku di Iraq pun ulama ramai? Jawapannya tuan-tuan, kalau kami nak cerita teruk-teruk Malaysia ni, ceramah boleh terbuka lagi. Ceramah terbuka. Saya ingat dulu masa di Syria, imam masjid ni Masya Allah alim. Dia antara orang yang mentahqiq Sahih Bukhari. Tahqiq Sahih Bukhari. Saya ingat lagi waktu duduk dengan dia, dia kata, aku rasa hadis ni ada tak kena ni. Cuba kau ambil buku Sahih Bukhari tu, jilid sekian, muka surat sekian, hadis bilangan sekian. Hamba Allah tu buka, tunjuk, tengok hadis. Dia kata betul silap hadis tu. Saya punya kata alim sungguhlah. Ada imam masjid pun tak boleh mengajar Syekh punya alim tu. Jangankan kata alim sekadar mengaji hadis Bukhari, muka surat berapa, hadis bilangan berapa pun dia masih ingat lagi. Pun tak boleh mengajar, dia tak boleh mengajar. Saya ingat ngaji Quran dengan dia, ngaji faraid dengan dia, mari SB halang dia. Allah sedia panjang itu sebabnya Allah datangkan musibah negara mereka. Alim ulama dilarang mengajar. Ni kalau ceramah macam saya ni, balik ni hilang terus. Sampai sudah tak jumpa, tak tahu mana pergi. Sama ada penjara ataupun kubur tu je. Ini kita Malaysia bebas bebas. Kita boleh lagi ikut demonstrasi, reformasi macam-macam. Sana kalau ikut qalu innalillah. Sebab hari ini di Syria banyak ulama-ulama, sama ada mereka pergi ke Turki ataupun ke Jordan. Yang tinggal baki-baki itu pun menunggu masa. Ya. Mesir ni barangkali di situ banyak lagi alim ulama, banyak ramai orang soleh. Itu je sifir dia. Selagi ramai orang yang soleh, selagi itulah Allah Ta'ala selamatkan negara-negara itu. Mesir ni walaupun berlaku jugalah huru-hara macam-macam Mesir. Tapi kalau tengok Mesir, isbah mereka yang berani ramai. Yang masih mengajar bebas bercakap ramai lagi. Tak macam Syria, jauh beza. Syria tak boleh saya. Iraq lagi jauh dulu lagi. Iraq. Allah, tak apalah. Waktu kita ni lagi ramai orang soleh. Alhamdulillah. Ya. Tuan-tuan ni nadah kitab ni, alhamdulillah. Ingat Syria dulu boleh nadah kitab macam ni. Tak ada kitab-kitabnya Syekh. Tak ada lah kita. Dengar nadah telinga boleh lah. Cuma kita ni foreigner, al-wafidin, dia bagi kelonggaran lah sikit, tak apa. Dia tahu kita datang belajar. Rakyat dia sendiri, Masya Allah ada. Yang alim-alim, yang jahil lebih teruk dari kita lagi tu. Tak apalah. Jadi soalan Sayyidah Zainab itu menunjukkan adakah kita ni Allah binasakan sedangkan orang kita ni ada orang soleh lagi. Apa jawab Nabi? Jawapan Nabi inilah jawapan yang paling mustahak kita ingat. Sabda Nabi, "Na'am, ya, selagi ada orang soleh, kita ni Allah tak akan binasakan." "Na'am, ya," kata Nabi, "idza kasural khabas
Tapi kalaulah maksiat sudah melebihi perkara yang baik, Allah tetap juga binasakan. Itulah jawapannya. Idza kasural khabas, kasurani maknanya benda jahat sudah melebihi graf benda baik itu. Sebab tu kita ni biar buat benda baik banyak sikit Malaysia ni. Tapi kalau kemungkaran dah banyak, LGBT lah macam-macam, Allah tak kira dah di situ ada orang soleh ke, orang baik ke, tok guru kalau Allah binasakan. Itulah barangkali yang berlaku di beberapa negara-negara yang telah Allah datangkan kebinasaan pada mereka. Kerana orang soleh di kalangan mereka sudah berkurangan. Sebaliknya, kemungkaran itu dibiarkan, didiamkan. Memang mereka tak boleh halang kemungkaran. Nak cakap pun takut. Kita bebas boleh lagi menegur, boleh lagi minta bertindak kepada orang buat salah, yang rasuah, yang menipu. Macam hari ni kita minta dia adili. Kalau dia salah, masuk dalam penjara 12 tahun lah. Ada kita kisah, bukan kita yang kena, dia yang kena. Kalau dia salah lah. Tapi kalau dia tak salah, jangan aniaya dia. Itu juga kemungkaran, itu juga kezaliman. Kalau dia salah, silalah ambil tindakan. Tapi kalau dia tak salah, jangan buat begitu. Itu kezaliman juga. Allah murka juga. Allah tak mau, biar dia adili betul. Adil dia betul-betul. Sebab itu kita minta mana yang dulu kata ada bukti berkotak-kotak, datanglah tampil. Siapa yang kata kami ada bersaksi, jadilah saksi. Senyap pula pakcik itu. Padahal itu ceramah ada. Kita ada bukti. Mana bukti kau? Kau kira mahkamah bawa bukti. Kita pun nak tengok dia adili juga, dia seadil-adil tu. Salahnya dia pula dah bersara pula yang kata ada bukti tu. Pening kita lah. Yang kata bukti berkotak-kotak pun tak mana pergi kotak tu lah. Tu dululah cerita. Cuma saya hendak tuan-tuan kita ni adil. Adil. Kalau salah, katakan salah. Kita pun takkan sokong orang yang salah. Tapi kalau tidak, jangan kita reka-reka tu. Na'udzubillah min zalik. Baik, itu namanya idza kasural khabas. Bila kejahatan telah berlebih-lebihan. Hadis yang ketujuh, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turqat faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illa al majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah? Qala raddul basar wa qaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, jauhilah olehmu sekalian duduk di tepi-tepi jalan. Iyyakum, makna Nabi kata awas, hati-hati kamu ni, jangan suka duduk tepi jalan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tak boleh meninggalkan tempat-tempat itu kerana di situlah kami membicarakan sesuatu. Yalah, Nabi kata, berhati-hati duduk tepi jalan ni. Jadi sahabat kata, macam mana kami nak mengelak? Yalah, macam kita lah kadang-kadang duk jual burger pun tepi jalan. Tak? Mana ada orang jual dekat dalam rumah. Buka kedai pun tepi jalan juga, buka stall pun tepi jalan. Baik. Bila sahabat kata begitu, ya Rasulullah, kami tak boleh meninggalkan tempat-tempat itu kerana di situlah kami membicarakan, tu tempat kita berjumpa, tempat berbual, tempat berniaga. Lalu Rasulullah pun bersabda, kalau begitu Nabi kata, kalau tak boleh nak elakkan, apabila kamu sekalian merasakan tak boleh meninggalkan duduk di tepi jalan tu, maka penuhilah hak jalan tu. Lalu sahabat bertanya lagi, apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, hak jalan ni pejamkan mata kamu. Pejam ni maknanya
Macam-macam kita tengok tepi jalan tu, tengok orang pakai skirt, tengok orang buat maksiat, tengok orang buat tak betul. Kadang-kadang mulut kita bercakap, kadang-kadang mulut kita komplain tu tak kena, ni tak kena. Tu hak tu. Pejamkan mata. Yang kedua Nabi kata wakaful adza. Wakaful adza ni kaf ni, halang tangan kamu jangan buat benda yang tak elok, jangan ganggu orang. Yalah bila dah duduk tepi jalan tu kadang-kadang buang sampah, buat benda-benda yang mengganggu. Tak? Mengganggu parking orang, macam-macam lah dah tepi jalan. Hak orang tu jangan ganggu. Yang tiga Nabi kata kenalah jawab salam dah duduk tepi jalan tu. Kalau orang bagi salam jangan tak jawab pula. Kenalah bagi salam. Yang keempat Nabi kata wal amru bil ma'ruf. Orang duduk tepi jalan ni kenalah menegakkan perkara yang ma'ruf. Tengok orang buat tak betul, dia kena betulkan. Tengok orang tak sembahyang, kena nasihatkan. Itu tugas dia. Wan nahyu 'anil munkar, dan larang orang buat benda mungkar. Tengok orang buat benda-benda haram, kena tegur. Itu menunjukkan hak orang yang berada di jalan. Jadi kalau begitu hari ini kita nak kata siapa? Hari ini yang kalau kita nak kata inilah tugasan majlis perbandaran. Kan mereka yang menguasai jalan-jalan, bandar-bandar, pekan-pekan ni. Tu hak-hak yang mereka kena buat. Apa antaranya? Raddul basar. Jangan ada pemandangan-pemandangan ataupun jangan ada dipanggil benda-benda yang merosakkan mata. Gambar perempuan dedah aurat, lepas tu Kelantan suruh poster-poster semua mesti perempuan tutup aurat. Tu Raddul basar, nak jaga mata kita. Kita pun bawa kita kalau tengok tepi jalan tu kan, Allah, body slim, contoh-contohlah. Ubat kurus lah. Mana ada gambar lelaki kan gambar perempuan pakai skirt tu. Saya tak tengok ni orang beritahu tu. Mata kita kan merati. Allah, itulah tugas majlis bandaran. Itu hak-hak jalan tu. Apalagi yang mengganggu jalan. Yang mengganggu jalan termasuklah tayar-tayar kadang-kadang kalau di jalan raya tu paku, jalan rosak, itu semua hak jalan kena tunaikan. Mengganggu jalan, mengganggu keselamatan orang tu kan, tu hak jalan tu. Kami kena tunaikan hak jalan tu. Apalagi termasuklah perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara mungkar, dia kena halang, kena cegah tu. Cegah, maka tu tak boleh dibenarkan meniaga di tempat-tempat yang berbahaya. Atau majlis bandaran dah punya tugasan tu. Ini semuanya termasuk dalam kita nak menjaga kemasyarakatan, nak jaga masyarakat. Jadi termasuk dalam menjaga masyarakat ini ialah menyuruh yang ma'ruf. Dan kita dah kata nak suruh yang ma'ruf, nak cegah yang mungkar ni kan kena ada kuasa. Maka siapa yang berkuasa di jalan raya ni? Kalau jalan raya ni JPJ antaranya kan, Jabatan Pengangkutan Jalan, antaranya Kementerian Pengangkutan, antaranya siapa lagi? Sistem Pengangkutan Awam Negara, SPAN, siapa lagi? Masuklah majlis-majlis bandaran tu, mereka lah sebenarnya yang patut melibatkan, terlibat dalam benda-benda begini. Itu yang Nabi kata ini termasuk hak-hak orang yang duduk di jalan-jalan tu, dia kena tunaikan. Termasuklah menunaikan hak mereka ialah perkara ma'ruf dan perkara mungkar. Suruh mereka buat benda ma'ruf. Maknanya jangan biarkan duduk begitu, sembahyang pun tidak, apa pun tidak, termasuklah menghalang mereka lakukan kemungkaran. Apa umpamanya? Umpamanya hari ni benda-benda mungkar yang berlaku ialah dulu ingat orang jual nombor ekor, apa nama tu? Mapiau. Kalau lalu kat dia dah mapiau tu tangkap aja tu. Itu mengganggu jalan raya, benda mungkar. Jual nombor ekor tu kan mapiau tu. Sekarang ni dah tak ada mapiau ni sangat, dia dah lebih moden sikit, online dan bagai-bagai. Tapi ada juga lagi tu peminta sedekah jalanan tu, yang kadang-kadang kita pun tak tahu betul tak betul, mengganggu juga tu kadang-kadang. Keselamatan
Tak? Itu patut bertindak lah. Itu sekarang ni, itu semua ni benda-benda yang dipanggil, memang betul lah hak jalan tu. Hak jalan tu. Tidak mengganggu orang tu. Kita pun rasa serba salah. Tak beli salah, tak tolong salah, tolong pun salah, serba salah kita. Tak tolong gang, takut dia miskin. Tolong gang, takut dia nipu kita pula. Sebab orang yang minta derma ni kadang ada juga menipu sedikit pun ada. Kawan saya kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia cerita satu hari mereka buat operasi ambush minta derma ni lah. Memang ada yang susah. Tapi tuan-tuan percaya tak percaya, ada satu pengemis ni yang mereka ambush. Dia boboh duit dalam balang tonton balang kuih raya tu, yang plastik tinggi tu. Bila dia nak simpan duit di bank ni, takut orang tahu akaun dia banyak. Dia simpan dalam balang tu tuan-tuan. RM80,000 dalam balang. Banyak duit dia. Dia tidur kat kaki lima tu, hari tu je, hari lain dia tidur kat hotel je. Main dia orang ni duit banyak rupanya. Tapi biasalah. Allah, masuklah yang sahabat kita tolong kat Kedah tu. Rumah penuh dengan tin kosong. Rupanya bukan apa, malah kerja. Tolong nak. Rupanya mereka ni patutnya tin kosong tu pun dia boleh kemas. Tin kosong tu pun dia tak kemas rumah dia tu, punya malas. Dapat rumah baru pula, alhamdulillah lah. Moga dia berubah lah. Itu semuanya kita nak cegah kemungkaran kadang-kadang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. 3 hadis yang kita baca tadi semuanya menceritakan pada kita bagaimana sikap kita dengan kemungkaran. Jadi yang pertama hadis itu, kita memang disuruh tidak boleh bersekongkol dengan kemungkaran. Dan kalau kita tak mau bersama mereka, itulah sifat kita yang terbaik. Kita benci dengan sifat mereka, tapi kita tidak boleh membunuh mereka. Sebaiknya kita tetap menghalang kemungkaran yang mereka lakukan itu. Yang keduanya, kemungkaran ini boleh membawa kepada kebinasaan. Dan hati-hatilah, jangan kemungkaran melampau-lampau mengatasi amal-amal kebajikan dan amal soleh, kerana Allah akan binasakan. Selagi ada orang yang melakukan amal soleh, lagi tu Allah Ta'ala masih ada sifat kasih sayang kepada kaum itu. Dan kemudiannya disebutkan pada kita supaya orang yang berada di jalan-jalan raya ni, kalau nak duduk kat tepi jalan tu, tunaikan hak jalan, antaranya menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar. Masuklah tuan-tuan yang kerja keselamatan, keselamatan security, ataupun kita panggil apa sekarang ni, kesihatan penduduk tu, satu lagi tu, yang keselamatan tu, ya, apa nama lupa dah. Tak apalah, keselamatan lah, keselamatan penduduk tu. Hak-hak jalan tu antaranya cegah mungkar dan juga menyuruh yang makruf. Yang tuan-tuan buat tu cegah mungkar lah tu. Pencuri, tengok supaya mereka tak masuk curi. Allah Akbar. Itu cegah mungkar tu hak jalan tu. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah nanti sambung lagi hadis yang ke-8 dan seterusnya. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu